أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين وحمد الحامدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا زدنا علما نافعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita banyak-banyak ucap bersyukur, ucap berterima kasih kepada Allah dengan kita sama-sama berucap kalimah Alhamdulillah. Puji Allah, kerana kita terima kasih ke dia, maka kita sepatutnya kita puji dia. Kita puji, kita sebut baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berjinak hati kita dengan dia. Pasal berhajat sangat, perlu sangatlah kita nak berjinak hati dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala banyak-banyak mari duduk di dalam hati kita. Maksud mari duduk ni maknanya kita sentiasa teringatlah ke dia semua. Jangan terlupa. Kalau lalai ke, kalau terlupa kat kita dengan Allah, maka boleh dibandingkan kita ni serupa mayat, roh tak ada. Ada apa arti lagi? Ada apa guna lagi kalau mati? Roh tak ada. Jasad apabila berketiadaan roh, apabila roh tak ada bersama, maka tak pakailah jasad tu. Tubuh badan kita tak pakai sikit apa. Kalau hak pakai tak, tapi apabila tak ada roh ke, terpakai dia apa, buat baju jelah. Kalau sepatut buat baju tak jinah. Kalau perok ikan keli, kita pergi lepak le kubek ikan keli makan. Masya Allah. Nanti kalau
Kalau orang ni kalau tak ada ingat Tuhan serupa dengan bakar, tak ada roh kita. Dia kena ingat Tuhan barulah berguna. Barulah bertuah, beruntung jasad tu. Tubuh badan tu baru beruntung. Barulah apabila mati di hari akhirat esok, Allah akan larang api neraka. Api neraka, mu jangan membakari, mu jangan makan, mu jangan menyala-nyala jasad ni. Pasal jasad ni kau semasa duduk di dalam dunia di hari tu, yang sentiasa ingat kat aku. Nah, kalau kita terlupa Tuhan kau, nah, maka Allah Ta'ala tak lari api neraka daripada membakarinya. Nah, tak lari api neraka daripada menyala-nyala, menghanguskan jasad. Tak lari. Berarti kata jasad tu tak ada hormat di sisi Allah. Kita fikir selapis lagi. Nah, apa gunanya kita apabila kita jadi makhluk Allah? Kita jadi makhluk Allah ataupun kita ni kena jadi. Dia panggil makhluk. Siapa dia buat? Allah yang membuat. Nah, dia panggil makhluk Allah. Bukan sekadar Allah buat saja, tapi Allah juga bui makan, bui pakai, bui kesedapan. Tiba-tiba kita terlupa ke dia. Tu tak munasabah dan tak cok sangat. Hak coknya apabila kita mengaku kata kita ni ada dia buat, apabila kita mengaku kata kita ni nak makan rezeki, makan nikmat dia, maka cok dan sepatutnya apabila kita ingat ke dia, kita jangan terlupa ke dia, kita ingat ke dia setiap ketika. Lagi pula, lebih-lebih lagi kita sama-sama junjung titah perintah dia. Moga ingat ke dia ni orang panggil satu perkara yang Allah Ta'ala suruh. Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hei orang yang beriman, ingatlah kepada Allah akan sebagai ingatan yang banyak. Dia suruh ingat banyak. Kau lagi. Nah, mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala pilih masuk di dalam orang zakirin wa zakirat. Orang lelaki yang banyak ingat Tuhan. Zakirat, orang perempuan yang banyak ingat Tuhan. Semacam mana Allah Ta'ala sebut dua-dua kelimah ni. Zakirin Allah Ta'ala sebut, zakirat Allah Ta'ala sebut. Apabila kita ni termasuk di dalam dua golongan ni tak, maka insya-Allah harapan kita dapat bertuah di hari akhirat ni tak dapat tiada. Kita berasa harapan Allah Ta'ala tolong bantu rahmat kita ni banyak. Apabila kita rajin sebut dan ingat ke dia pagi, petang, malam, siang, bila-bila berjalan, bila-bila menyatak, bila-bila tidur, ingat ke dia semua ni butuh. Allahu Akbar. Lepas tu harapan kita pun dapat rahmat kasih sayang daripada Allah banyak lebih daripada orang yang hidup di dalam lalai, terlupa Tuhan terus menerus. Na'udzubillah. Nah, semoga perhimpunan yang kita buat di pagi ni, yang kita ada di pagi ni, menjadi pahala, jadi kebajikan, menjadi amal soleh bagi kita semua. Nah, semoga kita tak sia-siakan masa. Nah, hidup sekalipun bermanfaat dan munasabahlah dapat balasan daripada Allah, iaitu masuk syurga setiap orang insya-Allah. Mari kita sambung pengajian kita pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Tujuh mana tu Haji ni? Tanya tu nak tahu ya tu. Takut. Tu dia. Nah, kita hundur sikit ambil baris yang kedua letak. Kita ambil di tambihun. Tambihun. Nah, tambihun. Nah, dia panggil masdar, ambil daripada nabbaha. Nabbaha yunabbihu tambih. Tambih ni makna apa? Tambih jaga. Tambih ni makna jaga. Jaga weh, jaga. Nah, dia sebut kata jaga juga, jangan jenera lah. Jangan jenera, jaga, suruh beringat weh sini ni. Ni beringat. Nah, ni kitab hak kita dah baca ni. Nah, tajuknya, cerita dianya
Nah, kelebihan orang alim dan kelebihan orang belajar. Kelebihan orang mengajar dan kelebihan orang belajar. Nah, orang mengajar dan orang belajar. Maka tu guru dia buat tambih, buat jaga Nah, jaga Dia kata apa? Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Tak dapat tiada makna mesti. Mesti bagi orang yang menuntut ilmu itu tak dapat tidak daripada kena membaikkan, memolekkan, mencomekkan niatnya. Niat belajar ilmu ni kena niat molek, niat comel. Ilmu tu benda comel, niat belajar ilmu pun kena comel juga. Pasal Allah Ta'ala pandai tujuh niat tu haji, pandai tujuh niat. Dia pandai tujuh niat dalam hati. Nah, hak sebelah balik dua dia tak pandai, dia tak tengok, dia tak tilik. Nah, tengok tu Nabi kata bukan? Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah dia tak tilik kepada rupa parah kamu, tak tilik kepada jasad tubuh badanmu, tak tilik kepada rupa jangok, tak tilik kepada jasad puruh gemuk. Tetapi tempat Allah Ta'ala pandai, tempat Allah Ta'ala tengok ialah di dalam segala hati-hati kamu. Tu dia. Apabila tempat dia tengok hati-hati kita kena beringatlah hati kita takut salah. Takut salah. Nah, lebih kurang banyak puluh perkara, 2-30 perkara nah. Orang panggil amalan hati. Apabila kita amalan hati, orang panggil hati kita ni apabila kita buat betul maka jadi ibadat. Hati kita apabila kita buat tak betul maka jadi asbab bagi masuk neraka. Dengan hati-hati. Maknanya dengan sebab di dalam hati ni orang panggil amalan juga. Walaupun tak ada rokok sujud dengan semaya. Supaya dengan semaya dah. Dengan sebab amalan hati ni boleh masuk neraka. Dengan sebab amalan hati ni, dengan sebab duk telitah, duk tergerak di dalam hati tu jadi amal soleh. Dan dengan sebab amalan, dengan sebab duk telitah di dalam hati ni juga, maka boleh jadi amalan masuk neraka apa boleh, masuk syurga apa boleh dengan sebab dalam hati. Nah, serupa dengan ni sombong. Sombong ni bahasa Melayu, bahasa Arab kata takabbur, ataupun mukhtalan. Nah, sombong, takabbur, khuyala, tu orang panggil. Benda tu amalan hak di dalam hati. Takabbur ni masya-Allah, ya dalam hati lah. Tengok tu bukan Allah Nabi kita royak tu bukan. Nah, tak masuk syurga orang yang adalah di dalam hati sebesar butir terbakar sifat takabbur dia. Orang panggil sombong, tak orang panggil amalan dalam hati. Lepas tu lawan dia, lawan takabbur apa? Tawadhu. Tawadhu ni merendahkan diri, tak perasa, tak lebih. Itu amalan dalam hati juga. Masya Allah. Sabar. Amalan di dalam hati. Tengok siapa nak Allah royak kata, nah Allah akan bayar pahala ke orang sabar ni tak menghitung ada. Pas syirik, syirik ni jelas amalan dalam hati. Nah, apabila kita bersyirik dengan Allah, hati kita berkongsi Allah Ta'ala dengan yang lain, maka ni berat benar.
Nah, menyebabkan masuk neraka tak terlebih. Kalau syirik hak besar. Kalau syirik hak kecil serupa dengan buat amal ibadat henang ke orang. Gatik henang kepada Allah, gatik henang ke orang, gatik dia panggil syirik khafi. Ni pun tak boleh pahala juga, menyebabkan masuk neraka juga ni. Sebab tu niat ni penting. Kena niat ni, belajar di niat, kena kona molek hati kita. Allahu Akbar. Nah, kona molek. Ni. Pasal apa ni? Pasal apa ni? Apa boleh, apa sebab boleh tok guru ni? Nah, dalam menuntut ilmu ni tok guru jaga. Tok guru jaga, buat jaga kita. Dia kata kena membaikkan niat, kena molekkan niat. Pasal apa ni? Dia berdalil kata kena baik niat di dalam belajar ilmu ni. Ni dengan hadis ni kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu, sesungguhnya sempurna segala amalan itu, sesungguhnya sah segala amalan itu dengan niat. Kalau amal ni, belajar ilmu ni amalan, apabila niat tak comel, amalan tak sempurna. Nah, kalau semaya tak betul niat, maka semaya tak sah. Nah, setiap perkara kena ada niat. Ambil air semaya kena niat. Nah, apa dia? Mani hadap sah kena niat. Mani sunat hari Jumaat nak pergi ke masjid kena niat. Nah, nak puasa kena niat, nak gerbang kena niat, nak buat haji kena niat, nak keluar zakat kena niat. Oh, berarti kata setiap amalan itu kena niat. Kalau hak bahasa amalan, hak bahasa kena buat. Hak bahasa amalan, hak buat, amalan hak bahasa jenis buat. Nah, maka kena niat. Adapun amalan hak bahasa kena tinggal, tak kena niat. Supaya dengan tinggal mengopak kat orang. Sahaja aku tinggal mengopak kerana Allah. Tak guru biasa ajar tak kita. Molek kalau niat. Sahaja aku tinggal berzina kerana Allah. Tak guru ayat dia. Molek kalau buat. Nah, saja aku tinggal bercuri kerana Allah. Tak ada gaji untuk guru dengar royak dalam aku tu dah. Hak royaknya saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat aku makmum kerana Allah. Saja aku gerbek kerana Allah Taala. Saja aku keluar zakat harta yang wajib kerana Allah. Saja aku mengajar aku akan ihram dan buat haji. Saja aku akan haji dan ihram aku dengan dia kerana Allah. Itu kena hak buat, kena niat. Kalau hak tinggal tak kena niat. Supaya basuh najis kan. Baju kita cuma nak buat semaya tak boleh. Pasal kena air kecing anak. Nah, pas kena basuh dululah. Nak buat barulah boleh buat semaya. Lepas tu teka semasa basuh baju ni kena niat tak? Saja aku basuh baju, saja aku basuh kat baju daripada air kecing anak, baju aku nak buat semaya kerana Allah. Tak ada gaji kata. Oh ya lah. Dia panggil mimbabit tarki, daripada bagai tinggal, bak tinggal tak kena niat. Hak bak buat dia kena niat. Lepas ni mai mengaji ni, hak bak buat ni. Sebab tu kena niat molek, pasal nak jadi ibadat sungguh-sungguh. Tu betul. Nah, mu niat ni, hak mu terlintas di dalam hati ni, mu mari mengaji apa tu nak cerita. Mari mengaji apa? Hak tu nak. Kalau kita bercara mari mengaji apa? Ada. Habaq tutup guru buat hari hadis ni jadi dalil bagi kita kata innama ni makna dia sesungguh. Segala amal itu dengan niat. Sesungguh. Maknanya
Nah, dia wari sesungguh kita ni tu haji, dia nak sipai. Nak sipai lah ke mana? Nak sipai kata kalaulah amalan ni, kalau tak niat, tak pakai. Hak kena niat saja terpakai. Tu. Nah, orang panggil innama adatul hasri, orang panggil satu kelimah apabila sebut dia nak sipai, nak kat lia, orang panggil nak katsan. Hak besi lain tak sih. Nak hak besi ni. Ada orang panggil innama nak sipai. Abad Nabi wari innama sesungguhnya tu nak sipai. Nak sipai. Nah, nak habis ni. Hak lang tak sih. Nak habis ni. Maknanya kalau semaya nak hak niat. Tak niat tak betul tak sih. Tak niat apa tak sih. Niat tak betul apa tak sih. Nak sipai. Kalau kita kata kat nak kutek. Supaya dengan orang tua zaman dulu dia sudah bubuh padi di inyek. Tak kita kan? Dulu dia buat padi, buat homo, buat gapo sudah posiak mengetem mengirik posiak, ambil malah nak menumbuk kah? Ambil padi ni buat di inyek. Sudah bubuh padi di inyek kah? Nah, berah terbit suku, sekal terbit suku apa siap, berah dalam guni tu kak. Nah, tolak wak klik di rumah. Pas wak klik di rumah, belum pada dia nak tu dia bubuh dalam Mekah, dalam badan dulu, pas tu Tapi pilih. Hak atah, hak tak terkoyak kulit padi, buat hak. Atau orang panggil pilih. Niat pun sepatu, amalan pun sepatu. Hak tak niat, buat hak. Nak hak niat. Serupa dengan berah tu dah. Nak pilih. Hak atas, buat. Hak kulit tak ada koyak padi tu. Buat. Nak ambil hak cuci bersih putih hatu berah. Kalau berah putih licin, comel lah dia dah. Nah, ni hak molek. Amalan pun sebab apabila ada niat putih licin cuci bersih lah dia dah. Hak tak ada buah kulit kak gerasak. Amalan pun sebab tu juga. Allahu Akbar. Nah, Tuhan ni dia pilih sungguh-sungguh tu haji. Pilih sungguh-sungguh. Nah, nak bui kelimah. Kita kata nak bui kelimah. Nak bui boleh berucap supaya pilih dah. Hak boleh berucap ni pilih pula. Hak boleh berucap ni pilih pula. Nah, nak wui kelimah. Dua kelimah syahadah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu boleh mengucap dah. Nah, pilih. Nah, bukan semua boleh mengucap. Orang hak tak boleh mengucap, na'udzubillah, dihukum kufur, kafir. Orang hak boleh berucap, betul-betul pilih Tuhan kelimah ni untuk dia berucap. Setelah berucap apa siap dawai, ada berucap hak gisaja. Ada hak berucap tak gisaja. Ada hak berucap malah mengaji, ada hak berucap rajin mengaji. Pula dah. Pilih pula. Pas kita nak pilih kita ni masuk di dalam pilihan Allah. Tuhan pilih kita kau molek. Pasal apa nak Tuhan pilih kita kau molek? Pasal satu hari nanti kita takut apabila kita mati Allah tak selamat akan kita. Tu doa sangat. Tu ingat molek-molek. Nah. Ni tengok ni. Ni. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita nak betul dengan ni. Kita nak betul dengan ni nah. Nabi kata genawi, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah.
Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Allahu akbar. Alinah. Artinya beberapa banyak. Kam ni dia kena terjemah beberapa daripada amalan. Yani beberapa banyak daripada amalan dirupakan dengan rupa amal dunia. Kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Nah, amalan ni tengok segaligus, amalan ni amalan dunia. Tapi bertukar jadi amalan akhirat dengan sebab molek comel niat. Kita baca wisu. Dan beberapa banyak daripada amal manusia dirupakan dengan rupa amal akhirat, kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Na'udzubillah. Niat ni penting. Banyak amalan hak berupa dengan rupa dunia, bukan rupa akhirat dak. Buat kebun, menego, buka kedai, tane deriye, tane gapo. Tu orang panggil amalan tu amalan dunia. Tapi apabila dia niat di dalam menego dia, dalam buat kebun dia tu dia niat nak tolong akhirat, nak tolong di atas amalan akhirat, maka dia tukar daripada amalan dunia ni jadi akhirat pula. Aku ni kalaulah aku menego berjaya, aku nak keluar zakat aja ni. Apa tu penting nah. Orang menego nak jadi mudah, nak berkah. Kena niat molek. Aku ni buka kedai ni kalau pendapat lebih kau. Kalau cukup ni sok kau. Aku nak keluar zakat. Pasal zakat ni sunat ke wajib ke je? Wajib nah. Lepas tu nak buat amalan mengeluarkan zakat ni kalau tak ada harta, boleh buat amal tak? Tak boleh. Dia kena ada harta dulu. Pada harta ni nak masuk kita kena menego. Zakat menego. Kena menani zakat hasil kharaj. Lepas tu kan apabila kita ada hasil barulah kita cukup nisab. Cukup haul dia 12 bulan kat hitung-hitung. Belana dah pendapat barulah boleh buat amal. Barulah boleh beramal dengan ibadat yang wajib, iaitu zakat. Kalaulah tak ada harta boleh keluar zakat tak? Boleh, tapi nak keluar zakat pun nak makan pun tak cukup. Itu dia. Nampak kata dia berniaga, nampak kata dia buat kebun, tapi kalaulah pendapat dia banyak, dia nak buat keluar zakat, nak tolong, nak bantu anak yatim. Ada rumah mana hak pak dia mati, nak tinggal mok saja duk tolong padu, mok nak padu sore, bukannya dia moga anak 2 3 4 orang, nak hantar anak sekolah lagi, nak buat tepung tupak pisau lagi, nak buat puluk pagi lagi, hatta kok kedai ni, maka anak ni berhajat kepada sanggo. Lepas tu kan nak cari sanggo dia mengaji 2 3 4 orang ni. Tak ada tu haji. Lalu itulah tu haji apabila ada harta banyak, masya-Allah. Awak bantu anak anak yatim. Bantu anak yatim. Wi sanggo kepada anak yatim. Allahu akbar. Ini besar pula. Ni bertukar daripada walaupun nampak kata amalan dunia. Orang kata ke tu haji. Orang kata ke tu haji kata gini. Tu haji ni ada jalan tu.
Tekah duduk, tak ada wak apa, tak ada tanah diri dia hari tu, duduk berasa sepongan. Dia lagi sejik ni. Apabila wak kebun banyak-banyak gini, ada sejik ke sejik yang mana? Reti itulah pasal apa? Banyak ke orang wak kebun, tak ada pada ke sejik. Nah, tu orang panggil berupa dengan rupa dunia betul-betul. Berupa dengan rupa dunia betul-betul. Tapi apabila dia betul niat ni, nak kerok, nak buat haji, nak bantu anak yatim. Nah, maka tukar daripada amalan dunia jadi amalan akhirat pula. Tu kita nak situ tu. Faham ni apa siapa? Nah, dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat. Kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Nah, Allahu Akbar. Nah, hal ni pun penting juga. Nah, hal ni pun amalan hak yang berupa dengan amalan akhirat dah. Nah, semaya, puasa, ataupun ke haji. Tenah. Tiba-tiba apabila dia ada seli dalam dunia tak betul, tu ni ibadat lek-lek tukar jadi dunia pula. Kalau ke mana? Nah, aku ni buat rajin semaya bukan apa dak, nak orang jemput aku ada keduri kat ni, orang jemput aku. Dia lek tukar pula. Nah, amalan akhirat dah apabila tak ikhlas kerana Allah. Kau ni kalau rajin ke sejak orang kampung hadu tak boleh duduk tak email pun orang makan 12 lekat. Kalau kau ni pergi masjid cak-cak ni orang kampung tak terlupa kat kau apabila ada semaya-maya huduh-huduhnya jemput tu haji pergi semaya-maya oi tersiap lagu pai lagu tu. Buat akhirat tapi tak betul niat kerana Allah. Nak ambil peluang di dalam buat amalan akhirat ni. Nah, niat hak tak betul, niat tak ikhlas, ria mengandai kepada manusia, maka bertukarlah daripada amalan hak akhirat lek-lek itu jadi tukar jadi amalan dunia pula. Bahkan akan jadi salah satu sebab jadi menyebabkan tarik kita masuk neraka pula semula boleh jadi. Sebab tu kena niat mol. Pas kita hak sangatnya kita niat di dalam belajar ni kita nak apa? Satunya nak membetulkan amalan. Nak betul amalan kita ni. Aku ni mari mengaji dengan niat ni nak betul amalan, nak betul semaya, nak betul etikad akidah, nak betul sifat 20. Kalau ngaji sifat 20 nak pegang, nak bertauhid, nak berakidah, nak i'tikad betul. Nak i'tikad ahli sunnah wal jamaah ada. Kalau si i'tikad mujassimah ke musyabbihah kau tak silah. Nak betul amalan aku. Yang keduanya pula dalam mengaji aku ni nak tahu berita gaib. Nak tahu berita gaib daripada Allah. Patut di dalam mengaji aku ni ialah aku nak mendekati diriku kepada Allah semata-mata nak jujur titah perintah Allah. Tak ada nak niat nak mengenai demo, tak ada niat nak demo kata berjurus, tak ada niat nak demo kata rajin, tak ada niat nak demo kata orang soleh, tak. Nak lari daripada gelap jahil kepada cahaya ilmu. Pasal orang dia tak ada ilmu supaya duduk dalam gelap. Orang tak ada ilmu. Kalau duduk dalam gelap dah. Nah, apabila ada ilmu supaya dengan orang duduk dalam pelita. Tu kena niat lagu tu. Niat nak mendekati diri kita kepada Allah, nak junjung titah perintah Allah. Tu kena niat lagu tu. Barulah comel. Jangan niat nak cari pangkat di dalam hati manusia. Jangan. Kalau budak-budak kak rajin weh ngaji. Rajin weh ngaji. Di dalam ngaji dia apa? Niat nak mudah minta anak orang siap lah dah.
Dia pandai boleh jadi imam masjid tu masjid ni, kita boleh baca ketebah sejid tu sejid ni. Nah, nak minta nak siapa dia pembui belakang tu. Pai, selalu dah lagu tu. Orang panggil silap niat. Nah, tu kena betul molek, tidak itu sia-sia amal yang kita dah buat. Ni Nabi kita royak ni. Sebab tu Nabi kata banyak amalan yang berupa dengan amalan dunia, tapi jadilah dia dengan sebab molek niat tu jadi amalan akhirat perak. Banyak amalan berupa dengan rupa amalan akhirat. Nah, tapi jadilah dia amalan dunia, jadi amalan dunia dengan sebab jahat niat. Dia pergi ke haji, habis duit beratus-ratus ribu. Nah, tapi dia apa? Dengan sebab malu kat orang. Orang dok kata kat aku lo, geno tu haji ni duit ada beratus-ratus ribu nak pergi haji tak leh. Aku tak tahu dah. Orang pakat dok kata, gi kerana dia mau kata siap. Free dia 100 apa nama ni 200 ribu. 100 ribu lebih habis, tak ada pakai apa. Habaq tu kena betul molek. Nah, hak kita niat ni, hak kita terlintas di hati ni, tujuan mu dalam belajar ilmu ni nak ke apa? Nak ke apa? Semaya pun seperti juga. Nah, ikutlah buat apa apabila kita tak ada ikhlas, tak ada bersih hati kerana Allah. Jangan we nampak muka lain. We nampak Allah sah. Nah, habaq tu nak we ikhlas, nak we nampak Allah sah ni, dia kena Allah dulu. Hak tu hak sangat. Kalau tak kena Allah, ia nak mari kerana Allah payah. Nah, tak kena Allah, nak buat amal, buat setiap ibadat kerana Allah payah. Apabila dia kena Allah, tertanilah di dalam hati dia kebesaran Allah. Tertanilah di dalam hati dia Allah aling sungguh. Allah kuasa sungguh. Allah hebat sungguh. Tak ada boleh standing dengan gapo kebesaran, kealiman, kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, apabila dia mari lagu tu ke, barulah dia marilah terasa nak buat apa-apa kerana Allah. Dan dia nampak kata Allah Ta'ala ni banyak budi. Hak duk makan, hak duk pakai, hak duk guna, hak duk sedap. Semua ni hak dia. Barulah rasa ringi, suka hati kita buat setiap satu perintah ni, baru ringi, baru suka hati. Kalaulah kita tak kenal Allah, tak nampak kata Allah ni jadi tuai segala kesedapan, keserenakan kita ada ni, tak terlintas kata dia buat, maka kita buat amal ibadat tak sedap, dia pahat. Dia kena dikena dia hak dulu. Nah, kalau cuba lihat kena takut kasih, tu apabila ada 3 perkara ni, kena takut ke Allah, kasih kepada Allah, maka kita buat ibadat barulah mari di dalam hati perasa suka hati. Semaya suka hati, belajar suka hati, bangun pukul 3 malam suka hati. Kena ni penting. Kalau tak kena, nah dia buat ni dengan kerana tekan ni. Dia mau bangun semaya lah, aku tak boleh, kita tak bangun malu kat orang. Nah, aku ni rumah dekat sejik orang ber. Nah, orang lain pergi belakang, aku sore rumah dekat tapi tak pergi, malu kat orang. Pergi belakang tak je. Allahu Akbar. Apa satu nak tekan we jadi kena. Lepas tu, nah, ya selagilah hati kita duk condong tu haji. Ada duk condong kepada yang lain daripada Allah. Kalau hati kita duk terasa kasih kepada yang lain daripada Allah, duk tak terasa kasih kepada Allah, duk cenderung ke moga lain, maka hati kita selama itulah tak tertani perasaan kasih kita kepada Allah. Kena buat, nak usaha buat. Pas nak buat belah mana? Nak buat kena rajin berusaha, sebut nama dia banyak-banyak. Kena ingat ke dia banyak-banyak. Di dalam hati kita ni ada Allah. Barulah terasa kasih kita, yakin kita kepada Allah. Kalau hati kita selagi duk sengit kepada benda lain daripada Allah, maka selama itulah dia tak mari kasih kita kepada Allah. Kena beringat malam. Ni royak ni jadi cerah.
Nak orang jadi jerah pasar, boleh kita beringat. Kan dia tengok tu royak sikit. Maka sekiranya paling comelnya tu sekiranya sepatutnya paling comelnya tu sepatutnya bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan sepatut bahawa menghadir akan niat. Kalau tiap orang dia kena jaga molek, orang nak buat setiap ibadat, nak pergi sejid pun baik, nak sebut nama Tuhan pun baik, nak semaya pun baik, setiap ibadat. Setiap ibadat Allahu Akbar. Kita kena telitah dulu dalam hati. Paling molek, paling comel kita telitah. Aku buat apa? Buat apa ni? Buat apa? Buat apa ni kena ingat. Buat apa ni aku ni buat apa? Nak telitah tu kalau telitah tu comel sungguh, masya-Allah. Jaga ikhlas hati kerana Allah. Aku ni kalau tak bersabik, aku takut kepadamu. Tak bersabik kata hari akhirat aku nak kena berjumpa denganmu. Tak bersabik kata belajar semaya ni perintahmu aku tak pergi. Aku terbokeh tubuhku, punggung aku jadi terbangun. Nak pergi ke masjid apabila dengar bel. Dengan sabit aku takut kepadamu, kasih kepadamu wahai Allah. Aku ni pergi belajar, pergi mengaji. Hak cokeh jadi aku boleh gini kerana aku sedar kata aku jahil. Kalaulah aku tak pergi, maka hidup aku di dalam kejahilan, tak tahu apa sekarang apa, maka jauh sekali lah aku ni nak dapat rahmat daripadamu. Tolonglah capak di dalam hati aku perasaan suka hati untuk taat kepadamu ya Allah. Tu. Moleklah tu. Setiap ibadat nak pergi semaya pun jaga. Aku gini kerana wahai Allah. Aku sedekah ni kerana wahai Allah. Cuba dengan periye bati hari Jumaat. Bati hari Jumaat. Lalu dapat kita tu kan. Pegang duit pak. Kerana wahai Allah. Okey, assalamualaikum. 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 Aku berani nak hui gedak orang ni. Rupa belah ni. Aku tak sedap. Tak kenal tapi rupa belah ni. Aku tak sedap. Jangan dia cek tu. Cek tu. Ni. Tuhan hatta orang aku buat pahala dah hari ni. Sekut pun aku kena bui. Betul. Lillahi ta'ala. Lepas tu dia nak geletak mana ikut dia. Jangan dia soal. Tak. Pasal kalau kita buat kerana Allah, kita suka hati. Iyalah ni kau dia. Ya nak buat belah mana, ya nak giltak mana, ya nak guna apa, ya nak beli apa, nak buat sekolah api gedak ni. Bunyi nampak uak ni, bawa kawas ikasannya apa, handai kita ni, kalau api emang ni. Nak buat sekolah api gedak, nampak tuai ni. Aku tak nak gerak ni. Jangan kira tu. Mujur alhamdulillah, aku boleh buat pahala sedekah dah hari ni. Ya sepatutnya setiap pagi cerah pak kita buat qada hati kita ikhlas. Pasal apa ni? Kita niat lalu. Allah Taala Nabi kata Allah bala tak akan lakoh sedekah. Faham? Sedekah hak kita sedekah ni Tuhan buat pahala serupa dengan bukit. Bala nak mari tepuh dengan kita, dia belaga dengan bukit pahala sedekah tu dulu. Pasti tak tepuh kita lihat sana, dia tepuh dengan sedekah kita dulu. Pasal itulah sunat kita sedekah pagi hari ni. Kita sedekah selalu. Boleh sekut samah ke, sekadar kita ikhlas ke. Kita pergi ikut kedai nasi ke. Nampak orang susah apa siap. Kita beli. Sebukuh nasi pulut sambal ke, pulut gaunyo ke. Kalau kita ada pendapat banyak ke, nampak dolah orang susah-susah lagi. Koyak kau mekah lalu. Waktu sampai duit lah kau ayah. Senyap-senyap.
Siapa ni? Allah Allah Ta'ala takwilakah bala kita tepuh dengan kita. Apabila bala nak kita tepuh kita, apabila kita sedekah, bala pergi sugeng dengan bukit sedekah tu dulu terbalik bala tak apa kita. Nah, tu sedekah ni besar. Lagi pula lebih-lebih lagi sedekah ni. Nak selamat neraka di hari akhirat esok. Nabi kata ittaqun nar walau bisikit tamrah. Jagalah kamu api neraka. Mu jaga api neraka walaupun dengan sebelah buah tamar. Kalau mau mampu sedekah buah tamar, sedekahlah. Sebelah buat tak apa dah. Buah tamar sebelah pakai apa tu aja. Tapi Nabi kita nak royak sedekah ni dia munafak walaupun sikit sebelah buah tamar pun munafak. Pasal kok pun kita beri. Tapi jaga hati malam. Jaga hati malam. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Hacu boleh tak je? Ni hacu boleh ni. Hacu boleh nak buat tak kira lah. Nak buat ke sewak suku kira tapi hacu boleh. Hacu boleh. Hacu boleh. Kalau mampu boleh buat tak lewat tu suku kira pakat lah. Tapi nak raya ada orang buat. Ada orang buat lagu ni. Kalau subuh pagi jemaah, pakai selalulah dia jam. Subuh pagi ni lepas subuh pagi ni semua hak mari semaya sejik pergi makan nasi kabut tak rumah ku jam lalu. Nasi kerabu sang dah di kedai teh tu kan. Tempat orang jual nasi kerabu, mari nasi kerabu dia 20 buku. Lepas tu belum pada lepas subuh pun siap orang datang rumah kita. Ada hak turun sejik tu kan. Mari naik atas rumah kita. Lah ni pun tak kena buat. Ya ada hak som pun siap. Buah air panas pun siap. Akik tinggal tu kan akak likung. Faedah lagi pula Al-Fatihah tu doa sikit weh. Lepas tu dalam doa kedua tu kan. Doa kan. Allahumma ghfir li sahibi hadza ta'am. Ya Allah apalah bagi tuan makanan ni. Wa atmimni tahu sepenuhlah niat. Warzuqhu minal halal, rezekilah dia daripada harta halal. Wa jannibhu minal haram, dia jauhlah dia daripada benda haram. Tu berasa tergamak wak dak tu berat kok tu. Abang tu kita tawar saja ya. Kali dia mau nak buat comel ni, hari Jumaat pakai orang pergi sejik. Tak usah putus di rumah weh. Lepas tu kalau nak pergi mata makan nasi kerabu maku, lepas tu wakak pergi. Lagi pula semaya subuh pagi Jumaat ni di antara kelebihan hak besar-besar, kelebihan hak besar-besar tak. Kelebihan semaya dia panggil tartib afdaliyah, tartib afdal kak. Semaya 5 waktu hak nombor 1 kali kak ialah semaya subuh di pagi Jumaat. Ni hak besar sekali. Ni hak besar sekali. Makna fadilah semaya 5 waktu Jumaat hak besar sekali ialah semaya subuh pagi Jumaat. Ni hak besar sekali. Lepas tu kat hari Jumaat dia sunat sedekah, sunat puasa, sunat ziarah orang sakit, sunat melakukan menikah kahwin, sunat hatta orang masuk sejik. Hatta orang mati kubur. Apabila orang boleh buat 3-4 perkara hak kita baca ni, orang ni wajib syurga. Orang ni wajib syurga Hari Jumaat apabila boleh puasa, boleh nikah kahwin, boleh hantar mayat kubur, boleh sedekah. Apabila boleh buat 4 perkara di pagi Jumaat, ada habis wajib syurga. Tu dia nak royak pun. Kita ni tak ada untung dah. Tak ada untung tu. Jikalau mati tak boleh masuk syurga. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa-siapa dia taat kepada Allah, taat ke Rasul, maka itulah nak kena orang bertuah yang paling besar. Wa man ya'sillah, sebaliknya ayat ada juga. Wa man ya'sillaha wa rasulah
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa dia deraka kepada Allah, deraka ke Rasul, maka orang ni sesat akan sebagai sesat yang jauh. Faham tak sesat yang jauh? Orang sesat, dia nak cari jalan tempat dia sesat mula-mula tak temu. Pas dia kata sesat jauh, dia sesat jauh, dia tak ada hari dah nak mari tempat, nak cari temu tempat mula-mula dia sesat. Sesat dia tu tak ada orang nak royak. Orang yang deraka kepada Allah, deraka ke Rasul, tak taat kepada Allah, tak taat ke Rasul, orang sesat sungguh-sungguh. Tak ada orang nak royak, sesat dia tu. Nah, lepas mana tak tahu hingga siapa tak temu. Nah, pengkal jalan, humi jalan tempat dia sesat mula-mula. Nah, orang ni tak ada harap lah kata dia nak dapat temu jalan apa? Jalan pertunjuk semula, tak ada jalan. Sebab tu kena ingat ni janji Allah Taala ni dua-dua ni. Taat ke Rasul, taat kepada Allah, taat Rasul, orang ni beruntung besar. Orang ni deraka kepada Allah, deraka ke Rasul, orang ni sesat besar. Nah, kena ingat kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nak ngaji sangat ni. Tak ada artilah kita kalaulah deraka kepada Allah, tak ada arti. Nah, orang panggil tak ada makna lah orang tu jadi manusia. Kalau mati masuk neraka, tak ada makna lah. Nah, Allahu Akbar. Maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah. Maka diniatkan dengan dia dengan belajar ilmu ni, niat akan wajah Allah Ta'ala. Wajah ni asal dia mana muka, tapi sini mana zat. Niat kerana zat Allah Ta'ala, niat ni kerana Allah semata-mata. Jangan nampak kotor balik. Kerana niat itu kepala segala amal, kerana niat itu kepala segala amal nah, iaitu asalnya, asal bagi segala amalan. Dan yang lain dibinakan atasnya, betul. Nah, rukun sembahyang apa? Pertamanya niat. Lepas tu, hak ni asal, hak ni humi, tunjai. Apabila sah niat, hak lain mari bina di atas niat ni sah. Baca qiyam, bina di atas niat. Baca Fatihah, rukun semaya juga atas niat. Nah, rokok niat. Nah, iktidal niat. Nah, sujud niat. Duduk antara dua sujud, bina di atas niat. Nah, asasnya duduk di niat. Apabila niat ni betul terpakai, maka Fatihah terpakai, qiyam pun terpakai, rokok sujud pun terpakai. Masya Allah. Kalau tak betul tujuh niat ni sah, maka habis, selera habis. Rokok sujud pun tak pakai belakang lalu dah. Sebab tutup guru bila kena. Kerana niat itu kepala segala amalan duduk di niat. Nah, iaitu asalnya mana humi. Humi, tunye, turuh, duk di niat. Yang lain dan yang lain dibinakan atasnya hak lain, mari tindai di atas niat. Supaya dengan asah bagi rumah kan duk dalam tanah tu. Apabila asah tunye dalam numolak, maka mari buat, mari tindai. Nah, tiye tindai rasuk, tindai halal, tindai gapo pun tak apa, tak retak, tak sengit. Apabila hak dalam tu tak betul, nah, mari tindai hak lain tak retak sangat, tak berapa hari runtuh. Ni ingat baik-baik nah. Allahu Akbar. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, nah, buka pintu di atas diri pintu kebajikan. Nah, buka di atas diri dia ni, dia letak niat betul, seolah-olah dia buka pintu hati dia tu nak buat kebajikan. Nah, apabila kita betul niat,
buka diri dia ni untuk kebajikan, niat wi jadi molek, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Apabila dia buka hati dia, niat dia wi jadi molek, maka Allah Ta'ala sanggup nak heret kita wi jumpa dengan jalan molek-molek, jalan petunjuk, jalan hak macam ni, 70 lubang pula. Nah, ninda tak ada terbuka perut langsung. Orang dok kio-kio, orang dok ajak pergi mengaji, tak ada terbuka. Orang tanya tak ada nak pergi. Nak pergi, tapi mulut orang kata nak pergi, hati tak terbuka. Lepas tu apabila kita terbuka jalan di dalam hati ni dengan nak belajar, nak mengaji, nak apa. Nah, jalan lubang kebajikan, lubang hak jadi berfaedah, hak jadi manfaat, hak jadi kemudahan bagi kita. Tuhan buka pula 70 lubang, 70 jalan pula. Ni tak ada telitah langsung aku ni, tak erti apa ni, jahil ni. Nah, tak ada nak terbuka hati. Ada nak tu pergi dengar, tu pergi belajar. Nah, nak tanah di dalam hati perasaan kasih kepada akhirat, kasih kepada Allah tak ada. Lepas tu kau dok jadi tak tahu apa, dok sai dengan bero gitu. Sai dengan lembu. Dok sai dengan apa? Sai dengan kayu pi kau kedai bukit tu. Cerah terbaik posiak kat bangun, ambil kereta, ambil nyi gaji tak kereta kat bakada lah pula. Ada kau dalam kebun dalam buat tu kau bunyi sorak nyi tu kau siapa pergi ke waktu terbaik kayu getah tu kau. Masya-Allah. Dah lama kena siak kau. Tu kena tu je. Tak tahu apa. Dok kau dalam bukit nak bunyi suara lutung suara apa ni boleh duit sekut dua hang kelek wak makan-makan pakai hari sejik gapo tak tahu dah pria dia nak padu dengan sejik dengan tek email pria nak menikah sikit pria dia bercerai pria mati pun siap bergaduh orang mati rumah-rumah ni nak buat lagu mana masya-Allah. Pas tu duduk ke dia kat Allah kalau dia padu terbit dalam darah apa pria nak pulih kita nak pulih putai ke nak pilih tu lebih terbit nampak sebentar pasal apa masuk pakat teh makan serati makan pos hospital lepas tu air pula dah molek tu haji keduduk ke lagu tu. Nah, Allahu akbar, masya-Allah tu. Hal lagu tu dah jadi setiap kampung. Lepas tu nak jadi jangok, nak jadi comel ambil di mana ni. Nah, tu ayat ni barang siapa membuka atas diri. Nah, pintu kebajikan. Tolong buka perut sikit Nah, buka perut. Ni tak terbuka langsung perut. Ke jalan kebajikan tak ada. Nak belajar ke nak berzikir, kau nak baca Quran, kau nak wismaya betul, kau sifat 20 tak ada. Nak terbuka langsung. Lepas tu ya nak ni jalan ni nak murah rezeki, jalan ni berkat di dalam kehidupan. Nah, nak jadi kehidupan dia ni, nah, nampak kedudukan dia tu jadi berguna, berfaedah untuk orang ramai. Sedangkan hati dia tak buka, lepas tu nak buka kena jalan ni hak berfaedah, jalan ni kebajikan ke dia kalau dia tak buka langsung. Allahu akbar, masya-Allah. Nah, pria dia anak dia cuk ngaji. Anak dia terbit patom. Nah, pria anak dia terbit patom apa siap? Baru dia simpan nak fikir anakku nak pergi ngaji mana ni. Barulah dia simpan mikir. Kita anak dia pondok ke pergi ngaji sekolah, anak dia tak ada siapa 2 tahun, tak ada siapa mosau. Nah, anak dia lompi tu gak masya-Allah. Ikut dia nak jadi ke mana ikut dia, aku tak ada sekolah dia tak simpadu ikut dia nak jadi lagu mana. Nah, dia kecil lagu tu ikutlah nak jadi lagu mana aku gata dah dia tak sim ngaji aku malah nak pergi ikut mau nak jadilah. Nah, dia kecil lagu tu. Dia tak paling tengok dia sendiri nawi anak dia teratur, tapi dia sendiri tak teratur, sejik pun tak rajin pergi. Nah, masya-Allah ngaji belajar pun tak patut nawi anak dia ngaji. Susah belaka tu.
Ya kena we kita molek. We anak kita celak, tengok kita ni teratur. Barulah anak pun nak teratur. Kalaulah tengok ibu bapa tak teratur, macam mana ya nak anak nak teratur tu haji? Jadi pelang itu. Giltok situ lari kelik, giltok sini tak ada 40 lari kelik. Nah, Masya Allah. Mu nak ngaji kat mana? Royak perang dengan anak dia, Masya Allah. Nabi anak dia ngaji kena dia pun. Nah, tak terbuka pintu. Mari mikir selak nak wih ngaji sekat nak terbit pohon tu. Belum ada tu dia tak terintah nak wih mengaji. Sebab tu kalau dia kita anak dia ponak posiak, dia klik mari dia. Dia masuk bukit semula pula tak tahu tak. Ni nak goyak ni. Serupa dengan kitab kata ni tak ada yang lagi apa. Nah, dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan Allah. Nah, hak balik kebajikan perut dia tak terbuka. Ia mari kok terbuka kok pintu kejahatan. Dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khazlan. Apa makna khazlan? Yakni tak dapat petunjuk. Nah, khazlan ni tak dapat petunjuk. Yakni kalau kita terjemah lagu ni sini. Nah, yakni tak dapat petunjuk, yakni kehinaan. Apabila dia buka pintu perut itu hati dia ni jalan kejahatan, maka Tuhan buka pintu di atas diri dia 70 lubang, 70 pintu kehinaan. Dok terbuka siap-siap dah nanti khara nak jatuh. Nampak dah tu? Allahu Akbar. Khazlan makna kehinaan, kemerkaan. Apabila perut dia ni, hati dia ni tak ada terbuka sikit apa dengan hak nak taat Tuhan, hak nak belajar, nak buat amalan kerana Allah. Nak takut Tuhan, buat satu amalan ni, mengikut bagaimana hak Tuhan suruh, hak Nabi kita ajar. Tak ada titah pasal dia tak rajin dengan gapo. Hak dia terbuka, hak dia pandai, jalan dia diraka. Tapi jalan dia taat dia tak pandai. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udzubillah. Nah, orang panggil hak terbuka di dalam hati dia, jalannya neraka tu haji. Jalannya taat tak terbuka hati. Nah, Masya Allah, la ilaha illallah. Lepas tu, apabila dia terbuka hati, jalannya neraka, minta kata dia susung pelaturan di dalam hidup dia nak buat azal di dalam hati nak deraka, maka apabila dia terbuka hati dia nak deraka, maka Tuhan buka siap-siap dah pintu 70 lubang nak kerawi dia jahanam do itu dia jatuh. Buka siap-siap ni. Kalau mugi kau ni keluh jatuh. Kalau mugi kau ni keluh jatuh. Mugi kau ni keluh jatuh. Dok nanti nak jadi hina, nanti nak jadi lekat, nak jadi kehina dunia akhirat. Dunia ni lekat hina dia orang, akhirat dia dibakar. Nah, tengok tu bukan. Terkadang dia rakyat mokpok dia kata, berilah duit dia nak beli kereta, dia nak nega. Tapi dalam hati dia tu, dia rakyat kata nak nega mokpok pun. Mak ibu bapa pun orang hak beri modal pun terbuka hati. Dia berasa berkali patah sikit bagi kena nak menego selak mikir berkali. Tapi tak balik belakang dia ada niat tak betul. Pas nak pergi berapa batu. Kena oleh seminggu dua ke habis lelau dia dah tisdadu. Jadi apabila kita terbuka hati niat nak deraka kepada Allah, maka Tuhan dah cedek dah 70 perakak nak penjatuh dia. 70 lubang. Supaya kalau kita terbuka hati nak taat, maka Tuhan buka dia siap-siap dah ada pintu. Orang panggil nak dapat ketinggian, nak dapat keberkat dalam hidup dengan anak, dengan bini, dengan kerja, dengan apa. Tuhan dia siap-siap dah jalan dia keberkatan Tuhan dah jadi apabila dia letak niat hati betul. Kalaulah dia letak niat hati tak betul nak deraka kepada Allah, Tuhan jadi lubang siap-siap 70 lubang, nanti nak penjatuh, nak pelekeh, nak menghinakan dia dalam dunia, tak ada siapa ke hari akhirat. Teranglah. Tu
Cuba perhati tengok. Ya nak Haji. Sungguh tak sungguh? Kalau tak dengar hak tok royak ni, kasihan kita. Maka pitu kebajikan itu daripada baik niat. Pitu kebajikan ni dia mula mana? Mula daripada niat yang baik. Niat we comel. Dan pitu kejahatan itu daripada jahat niat. Jahat niat mula ikhlas pitu kejahatan mari tadi. Allahu Akbar. Hani ingat molek. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Apabila niat kebajikan, Tuhan beri pahala. Dan jika tiada ia berbuat akan kebajikan sekalipun. Kita niat nak buat tu, tapi niat betul hati sungguh. Tapi tak ada nak buat. Boleh pahala. Boleh pahala walaupun kita niat nak mari ngaji, nak mari tentulah. Nak mari tentu, tapi kau dia jadi berlaku. Sakit ke demam ke repoh ke, orang kita menyebabkan kena bercara kedemo tak boleh nak mari ngaji. Maka tu hari pahala juga supaya orang pergi ngaji tu. We jadi betul hati. Aku ni nak pergi syirak-syirak dah haji. Duit belakang dah. Tapi mencapai pula dah. Pasal kita umur 70. Dia kata umur tu 65 tak lagi. Tak lagi telkah tu. Seolah-olah gitu. Seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la. Hadis tersebut dalam Musnad Abi Ya'la Al-Mausili. Ni orang panggil apa nama ni, Abi Ya'la ni seorang ulama besar di zaman Qurun yang kedua, Qurun yang ketiga. Pasal wafat dia di zaman Qurun 307. Dia ada kitab hadis besar 8 jilid. 8 jilid ke 7 jilid. Abu Ya'la Al-Mausili ni. Apabila sebut Abu Ya'la ni, kena Abu Ya'la Al-Mausili, dia ada kitab hadis besar, patut guru ambil perkataan dia, perkataan hak yang disebut oleh Abu Ya'la Al-Mausili di dalam kitab dia. Ya kitab hadis. Dia kata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita raya, Nabi katakan firman Allah Taala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat. Allah raya kepada malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni malaikat hak duk jaga amalan kita hari-hari itulah. Hak duk kiri kanan tu. Allah raya kepada malaikat hafazah pada hari kiamat. Surat olehmu bagi hamba-Ku begia-begia daripada pahala. Allah Ta'ala raya, hei malaikat hafazah, malaikat kiraman katibin, ataupun malaikat rakyati, tulislah pahala wi ke hamba-Ku. Banyak ni. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya. Malaikat kata, nak tulis lagu mana? Sejak daripada aku kenal orang ni, mung hatta aku mari duk jaga orang ni, tak rajin pun dia buat amalan ni, pada we tulis lagu mana? Malaikat balas dengan Tuhan. Itu dia. Dan tiada di dalam suratannya. Tengok ni, balik tengok tahun tu. Tahun tu kau zaman umur banyak tu, tak ada pun dia buat kebajikan ni. Lepas tu nak suruh aku tulis beri pahala kebajikan sebanyak tu, nak tulis we geno, dia tak ada buat. Abalah malaikat dengan Tuhan. Moga Tuhan hatta malaikat suruh jaga, suruh tulis amal ni. Tiba-tiba malaikat nak cek. Kalau umur dia 70 tahun, kita katalah semasa dia umur 40, ataupun umur 50, Tuhan suruh tulis we dia pahala haji. Tiba-tiba tengok dalam masa umur 50 dia tu, tak ada hak dia pergi buat haji. Lepas nak tulis lagi kena. Berani mereka. Allahu Akbar. Maka firman Allah Ta'ala, Tuhan pun raya, bahwasanya ia
orang ni berniat hendak perbuat akan dia. Nah, tulis wik dia lah. Walaupun tak ada pun pasal aku tahu di dalam masa umur 50 dia berniat, dia berkeazaman di dalam hati dia nak pergi buat haji tapi tak boleh nak pergi buat haji. Pas ni aku nak pahala haji ke dia lah. Walaupun dia tak boleh pergi buat. Ni orang panggil. Nah, nak buat dalil kata niat comel ni, nah, walaupun tak buat, Tuhan tulis pahala wik dia. Ni hak Nabi kata niyatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada buat amal sungguh. Supaya kita pergi buat haji amal haji ni payah, laik remeh. Nah, bukan haji afra' lagi. Haji tamattu' hak kita nak pergi buat tu. Tamattu' ni pergi masuk Mekah apa siap. Apabila sampai di miqat niat ihram apa siap, buat ihram dengan umrah apa siap. Nah, lepas tu pergi tawaf, sa'i, cukup, sudah boleh tahallul. Kalau ikutlah bakal lepas pada tu nak pergi buat umrah lagi buat. Lepas 5 kali 7 kali ikut cakaplah kita nak buat umrah. Lepas tu nanti kira sampai hari yang ke-9 pergi kepada Mina. Lepas barulah nak pergi ke Mina tu barulah niat haji. Niat saja aku akan haji dan ihram aku dengan dia kerana Allah Taala tu haji tamattu'. Adapun haji afra' ni semenjak daripada dia masuk Mekah dia tak boleh nak tahallul, dia duduk dalam ihram semua. Pas duduk dalam ihram semua, orang dalam ihram ni kena patah. Nak cabut rambut tak boleh, nak kat kuku tak boleh, nak setubuh dengan isteri tak boleh, nak berminyak bahu pun tak boleh. Nah, nak pakai kain hak berjahat pun tak boleh. Nak pakai kain dua lah tu orang jantan dia bawa selali atas. Kalau dia pergi awal, lepas tu waktu haji ni ya awal 3 bulan. Syawal, Zulkaidah, lepas tu 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, lepas tu kalau dia pergi awal, kalau 3 bulan apa 3 bulan dia kena duduk patah gitu. Susah. Terkadang apabila duduk dalam ihram lama-lama duduk kat Mina kecek buahnya pun. Terkadang balah ngah selipat, terkadang balah ngah berbuk nasi. Berbuk ikan sardin, berbuk wah tapah kepada kau di Mina macam-macam, pahala batal. Dia buat semua payah. Tapi hak ni kita niat yang lagi haji, tiba-tiba tak leh pergi, ada tergagik. Nah, Tuhan wi pahala kita serupa dengan pahala haji cukup-cukup. Sebab tu Nabi kata niat orang mukmin lebih baik pada buat amal. Bukan senang nak buat haji nah. Allah, ya ada rukun haji, ada hak wajib haji. Nah, lepas tu hak ia ada perkara hak yang haram di dalam ihram tak boleh nak buat. Nah, kena pakai tu banyak. Nah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Dalam haji ni tak boleh nak nyapung, nak setubuh jangan telak. Tak boleh nak buat perkara pasik, nak balah, nak apa tak boleh. Nah, nak buat dosa gapo, nak ngupak orang, nak gapo tak boleh. Lepas tu dia lama. Kena duduk patai, takut tak terlekat patai lah. Nah, duduk dalam ihram. Tapi tu Nah, Masya Allah. Tak boleh lepas tu. Tak boleh kalau orang tina nak tudung muka tak boleh. Kalau orang jantan nak tudung kepala tak boleh. Pada pria jenera apa siap tak tahulah. Tudung tak tudung mari mana tak tahu. Tu. Masya Allah. Bukan senang buat haji ni. Kalau semaya walaupun susah. Nah, semaya 5 minit, 10 minit lebih lama. Nah, susah juga semaya pun. Tak kena cek betul rukun. Sunat perkara hak yang sunat di dalam semaya ni ada 500 perkara dah. Lepas tu kita nak jaga boleh tak? Susah. Tapi niat ni bersih daripada buat amal sungguh. Tuhan pahala penuh niti. Hadis bab ni melekat hafazah balas dengan Tuhan. Aku nak tulis pahala ni nak ke dia pasal dia tak ada buat amal. Aku selok balik tengok buk dah ni. Buk hak tulis amalan ni. Tapi tak ada ni hak tahu tu hak dia buat amalan ni. Pas nak tulis wigana. Allah Taala jawab. Allah Taala kata bahawasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Ia niat nak buat. Niat apa? Aku nak wi pahala dah. Nah, pas ni pun. Masya Allah.
Niat pun tak juga. Terbuka hati kita nak pergi ke sejid. Nah, aku ni ya Allah, bukalah hatiku. Dapatlah taufik hidayah kepada aku bila aku pergi sejid, bila aku pergi belajar. Oh, lepas tu kalau tak terbuka hati kat jalan tu kau, terbuka hati kat jalan neraka kau, Tuhan jadi perakat 70 lebih dah nak jatuh dia. Nauzubillah. Tengok tu. Terkadang orang tu kau zaman ibu bapa dia tu harta banyak, tapi siapa zaman dia ni dah ability lelang. Siapa? Boleh jadi salah satu niat dia tak molek, niat tak betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hikayat. Nah, kita nanti hubung minggu depan. Wallahu ta'ala alam. Ni muka apa? Buku apa tu tadi? Tengok. Muka apa? Muka 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi je lah tengok je buku apa? Sebelah 17. Kita mula pukul 10 dah. Muka 5 betul mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Ibn Mas'ud, idza aradtumul ilma fa'athirul Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Apabila menghendaki kamu akan ilmu, kalau nak ilmu, maka memilih oleh sekalian kamu akan Quran. Maka sesungguhnya pada Quran, yakni di dalam Quran itu ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Nah, ilmu. Pasal ilmu ni penting. Nah, tak usah kata ke akhirat. Kat dunia pun kena guna ilmu. Tengok Nabi kata, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa dia nak ke dunia, maka wajiblah di atas dia kena ada ilmu. Nah, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang nak ke akhirat kena ada ilmu pula. Ilmu akhirat. Dunia, ilmu dunia. Nah, tak ada ilmu tak boleh. Nah, tak boleh jadilah. Nak dunia tak ada ilmu, nak akhirat sama telah. Kalau tak ada ilmu, berat benar. Nak cari ketinggian akhirat baik mana kalau tak ada ilmu. Nah, ketinggian dunia pun kalau tak ada ilmu tak boleh jadi. Kena upah pula orang. Nah, supaya dengan kita nak buat sekolah, nak buat bangun ni, nak buat masjid. Kita tak pandai, kena upah orang hak pandai ni can. Engineer mari buat. Nak buat gamak-gamak pun tak boleh. Hatu dia lah ilmu ni penting. Nah, lebih lagi ilmu agama. Lepas tu, nah, kalau lah nak agama, nak butung akhirat, kalau tak ada ilmu, Masya Allah. Nabi kata dah ke. Lagi akan datang satu masa, banyaklah orang yang berbuat ibadat yang jahil-jahil. Na'udzubillah. Banyak orang buat amal ibadat tapi jahil-jahil. Buat amal ibadat dengan jahil. Nah, nak boleh balas saya lagu mana? Na'udzubillah. Pas ni lebih-lebih lagi dalam Quran. Dalam Quran ni Allahu Akbar. Terisi ilmu lama dah. Dalam Quran ni belum pada dunia ni nak maju. Nah, belum pada dunia ni nak maju dengan ilmu. Dalam Quran ni dia ada berbagai-bagai ilmu banyak dah. Nah, tengok siapa tengok bagai.
Belum pada manusia nak boleh buat terbit ilmu, ilmu apa? Ilmu darasa, ilmu berkenaan dengan ilmu falak. Nak buat terbit ilmu, nak buat terbit ilmu waktu semaya, matahari jatuh pukul berapa, nah bulan naik pukul berapa, jatuh bulan mana pria mana. Nah, Masya Allah, nak boleh tahu tu. Nak boleh tahu kata nak gerana bila. Nah, boleh bintang dunia, nak istimak, nak beri pun menyebabkan dia tu berano. Pria mana. Nah, boleh manusia ni dengan hak dia kaji dia hingga sampai dia boleh royak. Boleh depan, nak berlaku bergerano. Nah, semua tu dalam Quran royak dah. Dia royak ilmu tu. Lepas tu kan, orang ni apabila dia fikir, kaji, waktu terbit tulis taruh di dalam jadi surat kitab apa siap. Nah, jadi sebuah ilmu. Tiba-tiba tu hidup sini dah dalam Quran. Tengok tu bukan? Nah, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, matahari berjalan di tepat tetap baginya. Matahari ni boleh berjalan. Nah, lepas tu duk berjalan tepat hak yang Allah Taala tanda wis siap-siap dah dia. Nah, mung boleh berjalan di perian ni, mung boleh berjalan di perian ni, mung beradu perian ni. Nah, zalika taqdirul azizil alim. Baru demikian itu tu ialah qadar daripada Tuhan yang sangat kedebel, sangat kerah, lagi pula sangat mempunyai ilmu, ilmu banyak sangat. Tu nak kena Tuhan lah. Dia buat matahari berjalan, pas jalan mengikut bagaimana tepat hak Tuhan tetap mung kena berjalan perian ni. Lepas tu semenjak daripada umur dunia dia duk berjalan mengikut bagaimana tepat hak Tuhan menetapkan ke dia. Nah, tak ada menyalahi, tak rajin silap, taat patuh kepada suruh ataupun perintah Allah Taala, dia berjalan seperti tu. Zalika taqdirul aziz. Barulah kita tahu kata matahari ni ada tempat jalan ke dia weh. Ada tengok. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan hada. Was sama'i dzatil buruj hada. Demi langit yang ada beberapa buruk. Ulama dia tafsir beberapa macam lah buruk. Langit ada buruk. Apa buruk? Tempat jalan bulan bintang. Tengok untuk ulama dia buatlah. Ni jalan ni orang panggil mustarak, jalan ni orang panggil asadun, jalan ni orang panggil hutun, jalan ni orang panggil dalwun. Tu ulama dia letak jalan-jalan sesuatu 12 jalan. Tok guru dia letak tu. Masya Allah. Anda tengok. Lepas tu kita dah heran lah ni. Nah, orang bijak menghitung. Mengijak ilmu menghitung, ilmu hisab, menghitung pandai. Nah, belum pada dunia nak buat ilmu menghitung ni, zaman Nabi maju lama dapat menghitung. Tengok saya ada ayat dah, okey? Dalil Sayyidina Ali, dia baca ketebah di atas masjid mimbar. Nah, dia baca ketebah dia kata kena, alhamdulillahillazi, dia baca ketebah di atas mimbar di dalam masjid Iraq. Dia kata alhamdulillahillazi hakama bil haqqi qat'an wa jaza kullu nafsin bima tas'a. Puji itu bagi Allah. Allah yang menghukum dengan sebenar dan membalas akan tiap-tiap orang itu dengan amalan hak yang dia berusaha. Dia baca banyak tu persiap. Orang lek bawah tu, ada dengar dia ketebah tu tanya. Wahai Ali, seorang mati, tinggal 2 ibu bapa, tinggal seorang isteri, tinggal 2 ibu bapa, tinggal 2 orang anak perempuan, nak bahagilah ke mana? Nak kata ilmu penuh lepala dia. Cuma dia tak ada tulis surat buat terbit ya. Dia jawab mudah-mudah. Masalah tu dia reti lama ya soalan. Dia kata sara sumunul mar'ati tusu'an. Jadilah. Nah, orang panggil sumun bagi perempuan. Orang jadi bini dia fardu sumun. Jadilah sumun perempuan tu jadi tusuk, jadi 9. Nah, jadi satu tusuk. Nah, jadi 9. Seolah-olah dia rakyat kata mu jangan bahagilah 3 kali.
Masalah 24 mu kena bahagi dengan 9 3 kali masalah 27. Seolah-olah dia nak ayat kita, tapi ringkasnya dia jawab. Dia jawab pandok. Nah, tapi nak ayat kata dia alih tak ada kena mikir. Ilmu bagi saka ni payah. Orang ngaji pun tak tahulah kata bagi saka ni payah. Terkadang orang jadi tok guru pun tak pandai. Dia jawab kata sara sumunul mar'ati tusu'an. Dia jawab mudah-mudah. Dia baca ketebah. Hingga siapa Imam Sya'bi puji. Nah, hingga siapa dia kata ma ra'aitu ahadan ahsaba bin aliyin. Aku tak ada rajin tengok seorang pun bijak ilmu menghitung lebih pada Sayyidina Ali. Hingga siapa masalah yang dia jawab di hari itu, nah, latah timbul di dalam kitab orang panggil masalah mimbariyah, masalah mimbar. Dia jawab di atas mimbar mudah-mudah gitu. Nah, Sayyidina Ali pun dia royak, dia pernah berucap, dia kata kalau aku rajin, aku tafsir bismillah seka, muak 70 ekor unta tak habis lagi. Ni royak kata dia lain. Abang tu nak wifak kita nampak hak Ibnu Mas'ud royak kalau mu nak wi alain kau mu kena pilih ambil Quran itulah wak tempat belajar. Pasal di dalam Quran tu cerita dia bukan setakat Nabi Adam. Cerita dia tu nak buat langit bumi dia royak dia tu. Langit bumi. Nak buat langit bumi hari po. Berapa hari? Siapa buat syurga? Nabi Adam. Tak ada surat kitab royak lagi apa gitu. Kalau nak ilmu sengerti, nah, Allahu Akbar. Patut suk mana? Suk ahli syurga, orang taat masuk syurga, orang neraka masuk neraka. Dia royak habis. Banyak orang tulis kitab tarikh. Tengah daripada Ibnu Katsir tulis kitab tarikh, dia panggil Bidayah wan Nihayah. Permulaan Allah Taala buat dunia, dia suk mana? Kitab Bidayah wan Nihayah, kitab tarikh. Nah, semua orang panggil bahagia ilmu menghitung, ilmu berbagai-bagai ilmu ni, ilmu nasab, ilmu apa, dia pecah terbit daripada Quran habis. Tunggunya matanya dalam Quran. Sebab tu orang tak ngaji Quran ni bodoh sungguh. Na'udzubillah. Buat kita ni, nak kena ke tapet tu, nak kena ke tapet tak cerdik. Nah, orang panggil ilmu Quran terkadang tak termasuk. Nak dapat kelulusan kan? Nak boleh kerja, nak boleh apa? Ngaji ilmu Quran, orang tak wui, kerja bantu tak leh. Nah, tengok masya-Allah. La ilaha illallah. Ada tengok. Orang lain ni tak menghargai. Kalau nak jadi tu kena ngaji Inggeris, ngaji Cina, barulah ngaji Perth, barulah gaji mahal. Tu tempat free ni. Tengok Ibnu Mas'ud dia royak, apabila menghendaki kamu akan ilmu, kalau nak berasa nak mendalam ilmu, maka memilih ulis kamu akan Quran. Tolong belajar Quran lah. Maka sesungguhnya padanya di dalamnya, nah, di dalam Quran itu ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Pasal dalam Quran ada berlaku cerita hak lagi kerana cerita hak lepas dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, tolong belajarlah ilmu. Nah, ditengok. Dan di dalam Fadailil Quran lil Qasim bin Salam. Ni, hadis ni saya ambil dalam kitab Fadailil Quran bagi Qasim bin Salam daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Berkata Abdullah bin Al-As, dia kata, "Alaikum bil Quran fata'allamuhu wa'allimuhu abna'akum fa innakum anhu tus'alun wa bihi tujzauna wa kafa bihi wa'izan liman aqala." Ia kata lazim atas kamu dengan Quran. Wajiblah di atas kamu. Lazim ni makna mesti. Dia mesti tak boleh arti kata wajiblah atas kamu dengan belajar Quran.
Maka belajar ulis kalian kamu akan dia pakat-pakat belajarlah Quran. Pakat belajar. Nah, bakat belajar Quran. Bukan belajar Quran sini, belajar sekadar boleh baca ya bukan. Boleh baca huruf. Alhamdulillah dah waktu tu pun. Bukan kata tak comel, tapi molek pandai siapa ke isi Quran tu comel. Dan ajar ulis kalian kamu akan dia Quran akan anak-anak kamu. Mutulu ajar pula Quran kepada anak-anak mutu. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya kamu daripada Quran disoal akan sekalian kamu pada hari kiamat. Mu akan ditanya dah hari kiamat nah. Mu ngaji dak Quran weh. Mu ajar ke dak anak mu Quran weh. Enak tak ji? Allahu Akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, tanya nah. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi qadahu ilan nar. Siapa dia tak pakai Quran, tak turut Quran, tak ambil pengajaran Quran tak depan, ambil Quran buat tu email dia turut Quran. Nah, maka Quran itu akan tarik dia ke neraka. Siapa dia turut Quran, turut pimpinan Quran, pengajaran Quran dia turut dia belajar, maka Quran itu tarik dia ke syurga. Pasal Quran lah Al-Quran syafi'un musyafi'. Quran ni nah, ia tolong kita di hari akhirat esok, lagi pula boleh beri syafaat ke orang. Nah, ia tolong sendiri, lepas tu dia boleh tolong, dia boleh beri syafaat lagi. Dia tanya kita, mu nak tolong adik mong? Ambil. Mu nak tolong mak mong? Ambil. Quran. Ia tolong sendiri, kita ni baca Quran. Nah, maka apabila sampai di hari akhirat esok, kita susah, dia tolong kita. Tiba-tiba kita minta pula sama Allah Ta'ala, kita nak tolong adik kita, kakak kita, cik kita, mak kita. Nah, kita minta Quran pula, mu nak tolong cik mu? Ambil. Gitu loh. Atau syafi'un musyafi'. Nak tolong kan kita tak ada. Nak tolong baik mana? Syafi'un musyafi'. Yang beri syafaat, yang mensyafaat, lagi pula yang beri musyafa'at. Beri syafaat. Apabila kita nak tolong cik kita, ni kita lepas dah ni. Boleh pasal kita duduk dalam dunia, duduk baca malam, baca tengah hari, baca. Nah, pukul 10 pas zuhur pun baca. Nah, luar-luar tak ada kerja mana. Nah, buka Quran. Ada keliklah sejiknya. Sudah wisal assalamualaikum buat. Kita dok saing dengan Tuhan. Nah, tak payah kelik, dok sejik sedar. Saing dengan Tuhan, baik Quran, pasal Quran dia sejik banyak baca. Nah, lepas nasi orang tidur tu lah pun, lepas zuhur kelik mata luar kerja apa siap ataupun belum pada tidur buka Quran baca. Oh, serenok tu jilid dalam tu dah. Oh. Dia panggil suasana dalam rumah, baru suasana orang nak ke agama. Nah, kalau duduk di rumah kau suasana nak ke agama tak ada. Bunyi kau gedung. Lah tu gedung. Kita kau penat lah dengan lagu tu. Dengan macam tu. Suasana orang nak ke agama tak ada. Pas kita duduk tepi rumah bengai, telinga masa rumah dekat-dekat ni. Dia mau sekalian beli lampu hok besar-besar tu Allah. Lepas hak sia, lah Melayu, lepas hak Melayu hak Arab. Nah, masya-Allah. Pas kita tak aja baca. Lepas tu nak dapat syafaat pertolongan daripada Quran lagu mana. Akhirat ni tempat haru-haru sekali. Ni tengok. Nah. Maka sesungguhnya hata tengok. Fa innakum anhu tus'alun. Maka sesungguhnya kamu daripadanya disoal akan sekalian kamu pada hari kiamat. Lagu mana mu dengan Quran ni?
Baca kedak, ajar kedak ke anak meng, ngaji kedak hukum Quran ni, buat amal kedak dengan Quran ni, mendekati diri kepada Allah dengan melalui Quran kedak ni. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali itulah dia kata dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran hak Imam Nawawi. Imam dia tulis kitab. Nah, adab orang di dalam Quran. Lagu mana kita perangai kita, akhlak kita terhadap Quran. Imam Nawawi tulis kitab sekah. Orang panggil At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Lepas tu dia tulis kat sebelah ni Imam Ahmad boleh mimpi jumpa dengan Tuhan 99 kali. Nah, Tok Guru boleh mimpi mengigah, kita datang ngigah lah. Ngigah berjumpa dengan Tuhan 99 kali. Tok Guru Imam Ahmad lah. Imam Ahmad lah, Masya Allah. Imam Hanbali tu. Nah, kitab Musnad Imam Ahmad. Berapa ribu hadis? 20,000 hadis ke 40,000 hadis. Nah, dalam kitab Imam Ahmad. Bukhari ada 5,000 hadis. 6,000 hadis ya. Sikit ya. Tapi Imam Ahmad, Masya Allah. Kitab Musnad ni banyak kira hadis sahih. Allahu Akbar. Ia boleh mimpi jumpa dengan Tuhan 99 kali. Itu dia. Nah, kena tu Haji. Dia kata kalau aku mimpi cukup 100 jumpa dengan Tuhan, aku nak tanya Tuhan. Nak tanya kata amal apa hak nak boleh aku ni dekat dengan dia. Dia mau dak isi kau tu Haji nah. Kita ni nak bagi apa nak baik dengan ayuk mudah bertai duit dia. Ada telitah lah tidak, ada telitah dah. Nak lagu mana kita nak wih Tuhan apa dosa kita Nak lagu mana nak wih Tuhan terbuka hati aku Nak lah mana nak baca apa nak lah nak wih boleh bangun pukul 3 malam tu. Ya dah fikir kau tu orang hak nak ke akhirat ni. Lepas ni kita tak ada telitah kau tu. Kita lah nak wih boleh makan. Boleh bangun semaya subuh pukul dah. Lepas lah nak wih boleh makan ya. Waktu subuh boleh bangun tu utuh dah. Nak mengaji, nak dekat dengan Tuhan, nak memikir hak tu kejap. Nah, dia ni Imam Ahmad bin Hanbal ni juruh tak juruh dia 300 semalam dia semaya sunat. 300 semaya sunat lah. Semalam 300 rakaat. Semalam. Dia patah sikit dekat 150. Tak zaman dia tua, dia kena fitnah suruh kata makhluk Quran, barulah patah. Tidak itu 500. Itu 300 rakaat semalam. Dia semaya sunat. Boleh jumpa dengan Tuhan sungguh. Kita ni semaya jemaah malah. Tak usah kata nak semaya sunat rawatib. Imam Syafi'i malam sekali habis Quran, tengah hari sekali habis Quran. Pas kita ni Quran ni terkadang mengatai kau sampai nak belaki nak bini hari tu. Pas lah ni tak. Tak gitu kan? Pas nak buat lah nak boleh kita Patut tengok Nabi royak ni. Apa nama ni, Umar bin Al-As, dia tanya, fa innakum anhu tus'alun, mu akan ditanya. Quran ni mu tanya, mu kena tanya, nak jawab soal depan Tuhan di hari akhirat esok. Nah, dia jumpa dengan Tuhan, mimpi jumpa dengan Tuhan 99 kali. Dia kata kalau boleh jumpa cukup 100 kali, aku nak tanya Tuhan apa amalan nak apabila buat dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan beri sungguh kelebihan ke dia cukup 100 kali. Dia tanya sungguh, ya Allah, apakah amalan aku apabila aku baca menyebabkan bertambah dekat aku denganmu? Maka Allah jawab kata dengan Quran, bil Quran. Mu nak dekat dengan aku membaca banyaklah baca Quran. Pas dia tanya kata bi fahmin,
Amlah. Sama baca dengan faham, baca Quran dengan faham ke dengan tak faham. Tuhan jawab kata sama ada dengan faham, tak faham pun tak apa. Nah, baca dengan tak faham pun tak apa. Boleh mendekati diri kita kepada Allah. Pasal Quran ni al-muta'abbadu bi tilawati. Quran ni kita beribadat kepada Allah dengan melalui baca. Faham tak faham pun tak apa, baca ya. Allah, kalaulah kita reti makna, tahu makna, koho lagi serenok. Ayat hak kita duk baca tu dia bercara ke apa? Cerita ke, misalnya ke, hukum ke. Nah, panggil pasal dalam Quran ni banyak ayat hukum, ayat cerita, nah ayat bandingi, ayat nasihat, ya banyak dalam Quran tu pula. Kalau baca dengan faham, kau lagi bagus. Kalau lah kita boleh baca, kita beli ke tafsir Quran hak orang terjemah tu, kita faham belah-belah. Pasal apabila kita baca faham belah-belah, kalau ayat sebut tepat sebut dengan kau, nah kita boleh menangis. Kita, ya Allah, jauhlah aku daripada dengan kau ni. Nah, Allahu Akbar. Tu nah, ingat baik-baik. Dan dengan dia, dengan Al-Quran itulah dibalas akan sekalian kamu. Nah, kalau menawi boleh balas dengan Quran. Dan cukuplah ni dia dengan balas. Dan cukuplah dengan dia, dengan Quran, jadi yang memberi pengajaran bagi mereka yang berakal. Nah, kalaulah kita ada akal, ni berakal. Kalaulah kita ada akal, cukup dengan kita mengaji, menerima pengajaran daripada Quran. Tak kena terima pengajaran daripada mana-mana. Widah mo nak wi siapa yang tolong nasihat kita? Nak wi siapa yang nak tolong ajar kita? Nak wi siapa yang nak wi buka jalan kita? Tak kena kita cari ilmu di kitab lain. Ambil Quran sah cukup. Nah, ya memang begitu. Kalau kita perhati Quran daripada awal hingga sampai akhir, Allahu Akbar, orang panggil ilmu hak tak nak gali. Lauk hak tak tahu di mana tebing. Tak tahu kata patak dia dalam mana. Nah, Imam Ghazali waktu terbit satu kitab, nama kitab Jawahirul Quran, permata-permata di dalam Quran. Ada orang nak ayat tu ni, masya-Allah. La ilaha illallah. Rugi kalaulah kita tak bersaing dengan Quran. Rugi kalau kita tak berapak dengan Quran. Ada orang nak ayat. Nah, masya-Allah. Kita pada sekat tu. Dan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, wallahu ta'ala a'lam. Jumpa lagi tak je? Kelebih baca Quran. Tu dia. Baca Quran ni molek baca sejik ke di rumah. Nah, moleknya baca di rumah lah. Molek baca di rumah. Pasal nah Nabi kita wayak kata, nah kalulah kita baca Quran di rumah, lebih-lebih lagi baca surah Baqarah. Setan tak masuk duduk di dalam rumah orang baca surah Baqarah. Nah, tempat kalau kita takut kena sihir, kena gapo kok, baca surah Baqarah. Lagi pula, nah, mung janganlah buat rumah-rumah kamu seperti apa? Seperti kubur. Kubur kesik tak? Kesik. Lepas tu, nah, lepas tu kak, kalau kita tak baca Quran langsung kak, senyap. Nah, apabila senyap dalam rumah kita, senyap Quran tak bunyi, dia Quran tak dibaca, maka malaikat lari. Apabila malaikat lari, siapa dia mari duduk tempat malaikat duduk? Setan.
Ya pun habis rumah mu tak ada nampak nak cerah, tak ada nampak suasana agama, tak ada nampak kehidupan tu semacam mana agama nak. Nah, abang tu suasana dalam rumah tu keduduk ke bini anak tok laki orang panggil cara hidup sungguh hidup secara di dalam pimpinan syaitan, tak ada pimpinan agama tu. Kehidupan di dalam pimpinan nafsu syaitan. Nauzubillah. Tak ada pimpinan agama, tak ada sejuk, tak ada. Masuk dalam rumah sini nampak gambar darah, gambar main bola, sini terotak besar, tak ada asal-asal agama. Kalau kita masuk dalam rumah, sini ada tempat semaya, sini ada tempat baca Quran, sini ada kano siap-siap, ada sakut dah comel. Nah, lebih-lebih lagi apabila kita pakat baca di rumah tak? Nah, kita baca, bini baca, anak pun tengok. Kita tak baca, maka dia nak baca kata. Nah, tu Masya Allah. Kita tak boleh tengok ke suasana, hak tak tiba langsung suasana agama dalam rumah. Tak boleh tengok. Terkadang mak. Nah, pagi-pagi, dia nak tidur, dia pakai cuk tidur, cuk no. Pakai cuk tidur kat labu, lepas tu ada hak bunga mawar besar, merah hijau. Tak itu dah haji. Lepas rambut tu kok dia lepas rambut tu kok. Muka dak dalam rumah je nak beringat siapa dak rumah. Pakai menyanggu besar tu kat Allah. Sebab nak menyambu siapa sama tahu anak nak tidur, gerak hari subuh dak anak. Mak pun bangun hari subuh dak dah tahu. Nak menyampu bos apa pun yang nak gerak anak dia tak gerak bahasa Melayu. Tak gerak bahasa kita. Dek bangun ataupun alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya kecek dengan anak pun ya kecek pasal lain. Lu terdai lah, sai lah, capai rumah lah. Anak ya kecek pasal lain. Mak pun dia jadi macam tu. Orang panggil tak ada suasana agama, tak ada. Kalau orang nak ke agama ya cedah. Ini kain kana. Ni selipar hak pakai atas rumah takut bibir terbit bila jijak siap jijak. Ni sejadah. Dia buat pak siap-siap dah. Pak anak pun tak pergi karu, pas ni ada berdua ada gapo gak. Nah puya panah, puya mengatuk pun siap duk ngacukkan belata pun siap dah ngatuk. Nah, pasal semalam bangun awal sikit belum pada subuh tidur guling tu gak, masya-Allah. Mak tidur dalam kana. Abah pun tidur dalam baju tok. Lihat ni, mak lek kiri, anak lek pak lek kanan. Pas ni anak duk kaki tidur, pakat guling garak suasana agama hidup. Nampak tenang. Orang panggil kasih saya timbul. Ayah pun nak kasih ke anak, ibu pun pakat timbul kasih saya kecek comel. Inilah suasana comel sekali. Pas ni nak cari suasana dalam rumah sekarang tak ada. Lebih-lebih lagi orang yang tak ada ngaji agama. Nah, ngaji bahasa lain langsung kok kau lagi tak temu. Nah, masya-Allah tu yang kita berduka cita. Quran tak ada dah lah molek baca dalam rumah, pada baca di masjid. Kita baca masjid ni semasa kita nak mengaji, kita nak belajar. Kalau kita nak buat amal, kita baca di rumah. Baca Yasin, baca Waqiah, baca Sejadah. Nah, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Uthman ni orang panggil orang bijak pandam nego. Natu Nabi hak nama Sayyidina Uthman. Apabila dia jadi khalifah, dia boleh cari keuntungan klik kepada negeri banyak mana. Pasal dia mulai nego keluar negeri. Tengok tu bukan ada syarikat Ibnu Affan. Orang letak nama dia Ibnu Affan. Pasal apa dia bijak nego? Dia nampak Ibnu Mas'ud ni susah. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi hak rapat susah. Dan dia duk makan daripada harta bini. Bini rela ambil harta dia, belanja dia. Ibnu Mas'ud hak kita baca tak ni. Lalu itulah Ibnu Affan nak ambil harta hak dia menego boleh ni, nak pergi sedekah kepada Ibnu Mas'ud. Nak kerok, nak dia mudah makan sikit. Ibnu Mas'ud dia tanya kata, "Gena mu nampak aku susah sangat ke mu nak mari beri aku ni?" Nah, aku tak ada kena nampak kata aku susah. Pasal anakku tiap-tiap orang ni aku ajar surah Waqiah belaka dah. Pasal surah Waqiah siapa-siapa dia baca, Tuhan nak beri rezeki. Dia tak ada letak hati dengan harta
hak Sayyidina Uthman Nawawi, tapi dia yakin dengan janji Allah Taala. Hak Tuhan kata, nah dalam keluarga baca surah Waqiah. Hingga sampai dia kata, anak-anakku aku mengajar surah Waqiah habis. Aku yakin kata anakku tak jadi apa-apa apabila anakku ajar surah Waqiah. Pak kita berapa orang hak jadi pak. Mari weh baca surah Waqiah apa nak ajar. Kita tak sihat, tak nasihat anak kita nak jadi kemudahan, nak jadi kaya dengan membacanya surah Waqiah. Tapi kita ajar anak kita, kalau tak ngaji tak boleh kerja tak salah. Ajar kau tu lalu dah. Anak kita menuk, jeliro dengan hak nak jadi mudah, nak jadi kaya, nak jadi lebih, nak jadi sombong pada guru, kena kerja molek. Gaji mahal. Nak ajar suruh yakin dengan Quran tak ada. Faham macam mana kita? Mari duk sesat dia ni. Puya kita tua. Nah, puya kita tua, kita pun tak erti, anak kita pun peling. Ha, tu siap, sesat lah. Lepas tu, dia dipa lagi. Ha, tu nah. Wallahu a'lam. Ya. Ni malaikat tak tahu. Malaikat tak tahu, ada hadis gitulah maknanya. Ya ada berapa lapis dalam hati orang ni kan? Ya ada berapa lapis? Ya ada hak malaikat tahu, ada hak malaikat tak tahu. Serupa dengan waktu semaya ni kan? Matahari cerana, matahari geleceh. Ada geleceh hak Tuhan tahu, ada hak geleceh malaikat tahu. Nah, manusia tak tahu, dan ada hak geleceh hak manusia, malaikat Tuhan tahu belakang. Ya ada berapa lapis. Kita tengok di luarnya. Malaikat pun tengok di luarnya. Tapi balik dalam tu, dalam hati pula, lubuk hati ni pula, hak Tuhan tahu, terkadang kita tak tahu. Dia ada hadis lagu tu. Nah, hadis panjang lagi pada tu. Nah, habis tu dia balas dengan malaikat lah. Hak tu orang panggil kena buat kupasan di dalam ilmu tasawuf. Benda tu loya tapi ya iktibar. Kalau biasa ni orang panggil roh, lagu ni orang panggil qalbu, lagu ni orang panggil fu'ad. Nanti ya ada hak ni kena huraiya dia dalam ilmu tasawuf. Nah, tapi kalau hak zuhir ni kan orang panggil qalbu belaka, orang panggil hati belaka, tapi hak sungguhnya benda tu lo. So lagi. Ya benda tu lo akal, nafsu, roh, qalbu, fu'ad. Ya tilik-tilik benda-benda tullah hanya. Muka sifat ma'ani kita tahu saja kata benda tu ada, tapi kita nak idrak, nak erti kata lagu benda tu tak boleh nak idrak. Cuma di atas iktibar. Kalau mikir lagu ni orang panggil qalbu, kalau lagu ni rupa orang panggil fu'ad. Nah, kalau lagu ni orang panggil roh, kalau lagu ni orang panggil akal, kalau lagu ni orang panggil nafsu. Nah, ia kena buka dalam kitab tasawuf. Baru bui huraya boleh kita perlas kita. Nah, wallahu ta'ala alam. Apa nah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma afina ma abqaitana wa la tudillana ba'da idh hadaitana. Allahumma innaka hasanal yakin wa salamatan fid din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.